So إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Maka baca olehmu dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu kunut. Itulah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini di antara sunat kita baca kunut dalam sembahyang subuh. Kana Nabi SAW yaqnutu hatta yufariqad dunya. Hatta yufariqad dunya. Sentiasa Nabi membaca kunut sehingga dia menceraikan akan dunia. Mana sehingga wafat bagi Islam mengekali kunut. Itu hadis yang kita pakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka setelah itu baca, kita minta kepada Ta'ala supaya Ta'ala beri kita apa? Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, kita minta berilah akan laku ini petunjuk hidayat fi man, fi dengan mana ma'ah, fi man ay ma'a man hadai, serta orang yang kau beri petunjuk, beri afiat serta orang yang kau beri afiat, minta pemeliharaan sebagaimana orang yang Tuhan beri, dan maha berkat engkau pada barang yang kau berikan, dan minta Ta'ala pelihara kita pada segala kejahatan yang telah ditakdirkan oleh Ta'ala. Kau yang mentakdir dan tidak engkau yang ditakdir. Engkau yang menghukum, bukan Allah Ta'ala yang dihukum. Kita yang menerima hukum. Di sini sana, pada sini baca sama lah. Yang lain kita amin kalau sembahyang berjamaah. Wa innahu la yazillu man walai wa la ya'izu man adai. Tidak akan jadi hina orang yang standar pada Tuhan, dan tidak akan jadi mulia orang yang melawan Allah Ta'ala. Siapa yang melawan Tuhan, dia akan jadi hina dunia dan akhirat. Di dunia dihina, tak dapat petunjuk, di akhirat dilempar dalam neraka azab yang amat dahsyat. Habis itu. Ya, setelah itu maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar. Selepas baca kunut, kita turun tu kita lapas Allahu Akbar. Itu takbir. Takbir apa dipanggil? Intikalat. Takbir berpindah. Sebab dalam sembahyang dia ada dua saja jenis takbir. Satu dipanggil takbiratul ihram, satu lagi takbiratul intikarat. Takbir intikarat. Satu dipanggil takbiratul ihram. Apa sebab dinamakan takbiratul ihram? Takbir lapas Allahu Akbar. Baru kita pergi ceramahkan takbir, kan? Dia kata Allahu Akbar. Dia takbir subhanallah, tu tasbih, bukan takbir. Ya. Takbir kita lapas Allahu Akbar. Kemudian ihram, takbiratul ihram. Sebab apa dipanggil ihram? Sebab jadi haram barang yang halal sebelumnya. Ya, sebelum sembahyang halal apa? Makan, minum semua boleh. Tapi bila angkat takbir tak boleh makan, tak boleh minum dah. Dia sama juga macam ihram haji. Bila kita lapas ihram je, dia ada pantang larang dia. Ya, ada benda yang tak boleh buat dan sebagainya. Bila dibuka balik, kalau haji, dia tahallul awal, tahallul sani habis. Pantang larang tu habis.
Begitu dalam semayang, apa dia punya pantaran habis bila salam. Kita salam dia habis, buka boleh lah. Nak makan, nak minum apa semua boleh lah. Maknanya itu terpanggil takbir yang mengharamkan benda yang halal. Menunjukkan apa? Besarnya kedudukan sembahyang. Benda yang halal boleh makan, boleh minum, boleh bercakap, diharamkan, tak dibenarkan apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menandakan sembahyang itu sangat besar kedudukannya. Ya. Sampai jadi terubah hukum asal. Hukum asal boleh makan, boleh minum, halal, tiba-tiba masuk sembahyang tak boleh, prek. Itu menandakan apa? Besarnya sembahyang. Silatul bainal abdi wa rabbih, kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan. Sembahyang tidak dibenarkan kita mengingat benda lain, tak dibenarkan. Angkat takbir terus, hati kita mi'raj ke hadrat Tuhan. Itu hakikat sembahyang. Tapi apa yang jadi? Hancur debu. Dia sembahyang dia tentang cerita masuk, 3 cerita masuk dalam tu. Darat, laut, jabat, habis pun kan. Ya, sembahyang macam ni jadi tanha anil fasyak. Oh, tak masuk lain. Sebab jangan pelik orang buat sembahyang di kaki mengumpat, orang buat sembahyang di kaki fitnah, buat sembahyang makan riba. Jangan pelik sebab sembahyang dia tak jadi. Rupa zahir dia jadi. Ya, padahal sembahyang dia tak jadi pada hakikat sebenarnya yang dihendaki oleh sembahyang. Ya, sebab sembahyang tu silah, kontak. Kalau sembahyang tak ada kontak dengan Tuhan tu bukan sembahyang gitu. Ya, sembahyang tu kontak. Aqimis salat li zikri. Dirikan sembahyang untuk kau menghadap mengingati aku. Manakala sembahyang kita tak menghadap Tuhan, orang tu pengkhianat besar dalam sembahyang. Ya, orang sembahyang hati tak menghadap Tuhan tu pengkhianat gitu. Dia mengkhianati arahan Allah Taala. Jadi kita buat tak puasa, sebab hati kotor gitu. Batin hati kita berkarat, kotor, sebab jadi leka. Dia sembahyang buat main-main. Ya, sembahyang ni bukan sembahyang, bukan ibadat sembarang kan. Ya. Hukum lain, malaikat turun bawa wahyu pada Nabi. Sembahyang tak, dia jemput naik ke atas. Sebab tu salat dipanggil hadiyatul ziarah. Sembahyang dipanggil hadiyatul ziarah. Hadiah Allah Ta'ala kepada yang menziarahi siapa? Insanul kamil mukammil. Insan yang paling sempurna, paling hebat, Rasulullah SAW. Diangkat ke atas, bukan jalan-jalan tu. Sembahyang ibadat paling besar selepas daripada iman. Ya, ibadat paling besar. Dan semua disandar ke dia. Kalau dia diterima, yang lain diterima. Kalau dia reject, yang lain tu reject. Dan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salah. Awal benda dihisap di kiamat ialah sembahyang. Ditanya kalau baik, selain itu selamat. Kalau lain dia sangkut, habis dan. Lepas tu perbaiki sembahyang kita dengan banyak mengerjakan sembahyang sunat. Sunat buat lagi, kata Imam Tarekat Syazili, Syekh Abu Hasan Syazili, lagi kamu tak masuk, kamu bangun, jangan berhenti, ajar dia. Iaitu dipanggil sebagai apa dipanggil? Dalam istilah sufi dia ada didikan mu'aqabah. Mu'aqabah mana? Denda. Ya, dalam kita mendidik macam guru juga, mana murid degil sangat kita denda kan. Sesat dia, rotan dia, tapi yang ngebantai ngebelantan mampu juga dah. Ya, jadi maknanya adab kena jaga supaya kita nak tarbiyah dia betul jadi. Sembayang banyak orang sembayang kan. Ya, tapi sembayang apa dipanggil? Kulit apa tak ada, kosong. Satu penceramah dekat ceramah dekat universiti, orang tanya, budak-budak tanya ni ayat inna salatan hani fasham. Kenapa orang sembahyang buat zina? Kenapa orang sembahyang buat maksiat lagi? Kenapa orang sembahyang mengumpat, orang makan riba ni? Sedangkan kat Quran tu apa? Ustaz tu pening jawab. Ayat Quran tu kan, kenapa orang sembahyang buat jahat lagi? Ya, orang sembahyang sendiri buat zalim lagi dan sebagainya. Kenapa? Kita kata tengoklah ayat tu. Inna salat, ada alif lam ke tak ada alif lam? Ya. As-salat tu kan dia ada nakirah, ada ma'rifah. Itu ada alif lam tu. Inna salat, bukan inna salatan. Kalau tak ada alif lam lain mana bahasa Arab ya. Dia alif lam di ahli zihni, yang termaklum bukan sebarang sembahyang. Sebab Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena sembahyang macam mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi Rasulullah sembahyang kita tak lihat sebab kita tak pernah, tak sezaman. Maka ulama tafsirkan ra'as dengan ra'a ilmiah. Sallu kama ra'aitumuni bermakna sallu kama alimtumuni. Kamu sembahyang macam mana kamu tahu aku sembahyang. Tahu dengan mana? Dengan riwayat hadis yang sahih. Sama ada dia mengupas dalam masalah sembahyang zahir atau sembahyang yang batin. Semua ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, contoh sembahyang batin aja pun tuan-tuan. Iza kuntum ila salah,
Bila kamu nak berdiri pada semayang, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya sallu salatal muwaddi', kamu kena semayang selamat tinggal. Tahadi wada'an. Mana kita semayang ni, kita rasa inilah semayang terakhir bagi kita. Lepas ni kita akan berdepan dengan malakul maut. Aduh, tiap-tiap kali kita semayang, sama ada semayang wajib atau semayang sunat, kita usalli je, kita rasa ni last ni. Bila kata last macam, jaga tak? InsyaAllah dia akan jaga. Ya, ini belum semayang lagi. Okey, lepas semayang confirm jumpa sana. Belum semayang dah jumpa, pasal tidur lagi. Itu kepala dia banyak khayal. Salatul muwaddi', salatan man lam yazunnu yarju ilaiha abadan. Semayang yang mana dirasa dia takkan dapat semayang lepas ni. Last tu maksudnya. Maka ketika itu baru dia beri tumpu. Itu salah satu dia contoh didikan rohani yang diberi kepada Rasulullah SAW dalam semayang. Nak masuk semayang kena begitulah. Ya, menghadap kiblat zahir, kiblat batin kena menghadap. Ni kita menghadap kiblat zahir, batin tak menghadap. Ya, kiblat zahir fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu kiblat batin. Kalau kiblat zahir fa walli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan diri kamu pada Masjidil Haram. Orang ke semayang depan di Kaabah, tiba-tiba dia pusing ni, sah tak semayang dia? Batal. Bila depan Kaabah itu kena menghadap yakinan, cara yakin, nampak terus. Kalau kita sini zannan, ya, zan makna sangka, kita ijtihad dengan guna kompos dan sebagainya, maka sah semayang kita. Itu kiblat zahir. Bermakna kalau kiblat sini, kita tengah semayang sengaja kita pusing ke sana, batal tak semayang? Batal. Ya, maka kalau kiblat batin begitu juga. Kiblat batin kita apa? Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap di sana, wajhullah ai wajhut tajalliyat, wajah pentajalian. Maknanya di mana saja kita menghadap, kita wajib merasakan kebesaran Allah. Maka dalam semayang tak rasa kebesaran Tuhan, berat. Ya, luar lagi lah hancur. Dan insan yang tidak merasakan, tak reti merasakan, tak reti perasan dengan kebesaran Tuhan, insan dah rosak. Dia akan jadi rosak. Dia ahli ibadat pun jadi rosak. Dia buat kerja Islam banyak kan, tapi dia tak reti nak merasa kebesaran Tuhan. Syuur qalbi tak ada, maka ibadat dia akan rosak. Dia akan datang benda lain. Apa? Riya, ujub, sum'ah, takabur, ego. Ya, buat ibadat dia Tuhan tolak, Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak reti nak menghadap Tuhan. Bahaya insan bila tak reti menghadap qalbi ke Tuhan, tu bahaya dia. Maka dia akan berhadap tempat lain. Berhadap tempat lain ambil. Ya, jadi rosak. Tu saya kata kita tuan-tuan ni, kita ni apa, kotai-kotai ni. Buat kotai ujung-ujung ni kan. Ya, kalau kadang-kadang buka-buka tak diisi pun ada. Zaman Rasulullah SAW tu, ada Rasul yang paling hebat pun boleh terpusing niat. Ya, dia tengok hadis hijrah kan. Ya, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Al hadisah. Sungguhnya amal sah dengan niat, dan ikut seorang tu ikut niat dia. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia diterima kerana Allah dan Rasul. Siapa hijrah kerana perempuan, dapat harta, dapat harta. Nak dunia, dapat dunia. Nak perempuan, dapat perempuan. Sebab berlaku dalam hadis sahih, seorang dia nak bernikah dengan perempuan nama dia Ummul Qais yang duduk di Madinah. Jadi dia orang ni nak pergi. Kita kalau naik bas pun berapa jam? Dekat 7 jam kan. Dulu tak ada bas, kenderaan tak ada enjin. Mana kau berjalan berapa hari sampai tak tahu. Jadi jarak jauh. Jadi terkendala nak menunaikan hasrat dia bernikah dengan Ummul Qais. Bila berlaku sadi hijrah ditompang. Orang berhijrah, niat hijrah li'ilak kalimatillah, tapi dia hijrah kena nak menikah perempuan, maka dapat perempuan. Dan Rasulullah labelkan dia muhajir Ummul Qais. Ini orang yang berhijrah kena nak menikah dengan Cik Mek Ummul Qais, Nabi kata ni. Nampak tu? Zaman Nabi lagi boleh niat terpusing. Maka kita ujung-ujung Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, jangan dah rasa hebat, tak ada apa. Kena betul-betul cermat dan gerun minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, supaya kalbi kita betul-betul menghadap dia. Kalbi yang tak menghadap Tuhan, amalan dia akan jadi rosak. Ya, saya banyak buat impak, tak ada, orang mati tu ditolak lagi. Satu peperangan bila tamat saja, sahabat tunjuk, ya Rasulullah, haza syahid. Haza syahid. Syahid. Apa mana syahid? Nyawa dah habis dah. Rasulullah kata, kalla tidak, qara'aitu fil nar fi buddatin ghalaha aw nabah. Aku dah ditengok tempat di dalam neraka Jahannam.
Sebab dia berjuang tadi kena nakkan harta ghanimah. Jaga tadi. Kat mana tu pusing? Qalbi. Ilmu qalbi, masya-Allah. Dia membentuk tauhidul khas. Tauhid kita betul dengan Tuhan, jangan pindah tempat lain. Ini di antara dia. Dan semayang tu latihan dia. Semayang latih supaya betul-betul dia menghadap lazat dia dengan Tuhan. Kalau sampai dah nak mati pun tak reti berlazat dengan Tuhan, bahaya. Dan berlazat dengan makhluk, tu kanser, barah iman. Orang yang berlazat dengan makhluk, mana orang tu ada barah dalam kalbi. Macam orang ada barang macam ni, hidup selesa tak? Takut dan tengok-tengok petrek dah peringkat 4. Takut nak padam. Itulah kalbi dia. Kalau dia barang, dia bila dia gantungkan kalbi dia dengan makhluk, dengan dunia, berlazat habis. Dia suruh kita berlazat dengan Tuhan, bukan dengan dunia. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Dengan aku naklah kamu berseronok dengan Tuhan, bukan berseronok dengan hamba abdi Tuhan. Kita kena faham. Tempat di mana tu? Semayang. Mahalul munaja, mahalul mukasyafah, mahalul mahabbah, semua dia dah semayang. Berpuluh-puluh mutiara dalam tu ada. Berapa banyak yang kita dah ambil selama kita semayang berpuluh tahun. Jangan jadi semayang kita tonggak-tonggik. Habis. Dengan tiada engkau angkat kedua tangan, maka engkau taruhkan pertama-tama di atas tempat semayang akan kedua lututmu. Tuhan kata, itu adab yang terbaik. Kemudian maka kedua tanganmu, kemudian maka dahi, padahal ia terbuka. Dahi kita jaga tu. Kalau pakai serban jangan tertutup, lah kopiah ke apa semua kan, ataupun pakai tudung ke apa, jangan tertutup situ. Kalau tertutup tu, jawabnya sujud dia tidak sah. Sebab sujud berlapik, kecuali benda yang lapik tu benda yang dia tidak bergerak dengan gerak dia. Faham Dia nak serban, dia semayang, nak turun ekor serban potong ke depan. Dia pun serban, sujud atas ekor serban. Dia bangun ekor serban tu bergerak tak? Gerak, maka dia sujud atas benda yang bergerak dengan gerak dia, maka tak sah sujud. Kecuali kalau tak gerak, dia pakai ekor serban dia 5 depa. Ekor panjang no. Dia balut-balut, dia jempak ke depan. Dia sujud, bergerak tak bergerak, itu tak apa. Itu maknanya apa? Jangan disujud secara berlapik, kena buka. Anggota sujud dia buka. Itu maknanya kena dahi dia pada tempat sujud. Semua rukun semayang tu ada rukun dia, syarat dia. Syarat sah takbir, syarat syarakat, syarat sah i'tidal, syarat sah sujud, semua ada syarat-syarat dia kan. Dalam kitab kecil tu pun ada, kita apa? Tamhid Subyan pada dia. Kemudian maka dahimu padahal terbuka, jangan berlapik. Kalau perempuan dia punya telekong tu buat ke depan sikit kan. Sebab wajah muka ni sini dia ada mifsal sendi. Kalau dia lalukan telekong bawah ni, makna aurat terbuka ni. Semayang terbuka, aurat tak perasan, kena terik. Setengah-setengah tu dia ada buat apa? Dia dagu kan, telekong tu ada dagu. Itu baguslah. Terik dia ke depan sikit pun tak apa, atas tutup. Sebab yang dibenarkan buka ialah wajah, tangan dan dua tangan. Wajah, muka, mana muka? Ni kadang dia ambil semayang 10 tahun, muka mana? Basuh muka mana? Ni muka, tu hidung kau je. Sempadan muka tu kena tahu. Kadang sempadan muka tak tahu. Ambil semayang 10 tahun, sempadan muka tak tahu. Bila sempadan tak tahu, makna apa? Bimbang dia cacat dalam menyempurnakan pembasuhan. Sebab bila sempadan dia tahu sini mambatus sya'ar, sini ada az-zakan, sini sempadan mahalut tahzib, itu sempat dia. Jadi bila kita tahu sempadan, berarti kita basuh tu, kita yakinkan tempat tu darah. Kalau tanya sepadan muka benda pula ni muka, biar tak ngaji fiqh. Sebab tu apa ilmu dengan belajar. Kemudian maka dahimu padahal terbuka dan ditaruhkan hidung serta dengan menaruh akan dahi pada tempat sujud. Maknanya biar bersentuh 7 anggota, sabatu a'zum, 7 tulang Nabi kata. 2 tangan, 2 lutut dan kaki didirikan. Dan sunat engkau merenggangkan kedua sikumu daripada kedua lambung. Ni panggil apa ni? Sunnatun mustaqillah. Sunat-sunat yang berasingan sangat banyak dalam semayang kan. Banyak sangat. Ini cara sujud hay'ah dia. Buka pada lelaki, perempuan dikatuk. Dan renggangkan perutmu daripada kedua peha, tetapi sunat pada perempuan merapatkan pada segala yang demikian. Dia sujud rapat, ni pun dikepit.
Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahu. Ya, bertentangan, takriban lebih kurang. Mana jangan ke belakang sangat, jangan ke depan sangat. Ya. Itu semua dalam hadis-hadis sahih dia bahas panjang. Ni dia ambil dia punya apa? Keperluan ni dalam hadis. Bukan kita Arab lain banyak ada bahas. Kerana pada demikian itu makruhun, ya. Makruh kalau kita duduk terlekap macam anjing duduk kan. Ika. Dan baca olehmu pada ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali atau 7 atau 9 kali atau 11, tu paling banyak lah. Yang terlebih afdal pada orang yang sembahyang seorang diri, seorang-seorang, dan imam yang reda makmum dengan lanjut. Dia ada 2. Kalau sembahyang seorang diri, kita bacalah yang terbaik banyak 11 kali, itu lagi baik. Kalau sembahyang nak baca panjang sembahyang jemaah dengan syarat makmum mahsurin. Makmum yang mahsuri, mana makmum yang telah dihasar, mana kita tahu dah semua ni apa, yang datang tak ada kerja kan, semua yang datang sembahyang jemaah ni semua dah berbau badan, bau tanah, bau tanah, dah nak mati ya. Dah pencen semua, mam baca dah panjang, mam aku bertunggu malaikat maut datang gitu. Tu baca dah panjang, tak apa. Ya, kalau tidak sedemikian, tempat-tempat yang banyak istighal jangan. Contoh di tengah bandar, dia semayangkan orang ni apa nak ambil tiket demi minit lagi, kita petaik surah Baqarah mau. Ya, Kadir salam ditinggal, kita tengok mana makmum aku orang ke jin salam dah tak ada lah. Berlaku ya di Yaman ketika Sayyidina Muaz bin Jabal dilantik menjadi gubernur di Yaman, di semayang dia tarik surah panjang. Kan? Tarik surah panjang, tiba-tiba surah makmum tu mufarakah. Mufarakah kecoh jadi. Sampai orang panggil munafik, padahal dia bukan munafik. Bila diadu kes pada Nabi kata kepada Sayyidina Muaz, "Tantai Muaz, kau nak buat fitnah ke Muaz? Iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif." Bila kamu dilantik jadi imam di kalangan orang ramai ni, ringankan sembahyang kamu. Ya, sebab di belakang kamu ada orang tua, ada zal hajat, orang punya hajat dan sebagainya. Tapi kalau kau sembahyang seorang diri panjang, tarik dalam panjang mana pun, Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. Rakaat kedua 15 juz khatam pun. Itu 2 bulan tak khatam. Dia baca surat khabar banyak. Surat kurbau gitu. Ya, Imam Malik bukan semayang, sebab dalam kepimpinan jaga benda ni. Kita bawa orang kena tengok orang, jangan ikut laju kita je. Ya. Dia pemimpin ikut kepala dia, tak boleh dia kena tahu dia belakang. Yang belakang macam mahal lah dia. Itu semayang itu juga. Tengok orang belakang, ada yang orang tua. Ya, tunggu kita macam di Mekah masa dia mengaji, tunggu saya di Mekah. Satu imam dia sembahyang Jumaat, orang kami suka dia baca Inak Taina. Satu imam sampai mati makmum tuan. Dia sembahyang Jumaat. Dulu kan kalau di Mekah tu sujud atas pasir kan, tawak tu atas pasir lagi zaman dulu kan. Dia seorang tu orang tua jalan pun dah huyung-huyung, imam bertarik surah panjang. Dia punya dia pun pitam jatuh, kepala tergantung kat batu pun jatuh, meninggal tu. Kata dahsyat imam ni sembahyang bermati orang tu. Ya, kena tengok keadaan ni. Tengok keadaan orang tu macam ni. Sebab Islam dia cantik, dia letak. Ya. Kalau tempat yang sibuk atau baca surah pendek-pendek sudah. Ni sembahyang maghrib baca surah Baqarah mau dan tengok orang tak ada. Habis tu. Atau 9 atau 11 tu kalau sembahyang seorang ataupun makmum yang reda. Ya, makmum kata bacalah panjang pun tak apa, mam bacalah. Kemudian setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar. Ini takbir intikalat, takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Dipanggil apa? Sunat hay'ah qauliyah. Ya, sunat hay'ah yang bentuk bacaan. Ya, ini sunat dipanggil mustaqillah. Hingga duduk betul dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri. Ini dipanggil hay'atul qu'ud. Duduk tu adalah rukun ya. Duduk tu rukun. Hay'ah, kelakuan duduk tu, tawarruk ataupun iftirash, itu sunat yang lain lah. Kita duduk selain daripada tahiyat akhir, kita duduk apa? Iftirash. Duduk atas kaki kiri, dirikan tapak kaki kanan. Itu dipanggil afdal. Bermakna kalau dia tak duduk sedemikian, dia duduk bersila tarabuk, apa hukum sembahyang sah, tapi tak ada kelebihan lah, kurang. Tu ya. Dia kena duduk. Kalau bercangkung tak panggil duduk. Baca tahiyat bercangkung, tu apa kerja orang ni bercangkung. Dia tak ada uzur apa saja, tu batal sembahyang. Taruh tapak tangannya di atas kedua paha dia dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fani. Banyak tu doa tu dalam sembahyang ya.
dia baca minta ampun dia pertama sekali, menunjukkan apa, jalan ke Tuhan mesti ada bersih. Dosa kita kalau ada berat nak masuk ke lain Allah Ta'ala, lain marifat ni. Batu Rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampun kau olehmu, warhamni, rahmat kau olehmu akan aku, warzuqni, rezekikan olehmu akan aku, wajburni, tampallah kesilapan, warfa'ni, angkatlah darajatku, wahdini, beri petunjuk, wa'afini, beri afiat, wa'afani, berikan ampun. Cukup tu, banyak antan tu. Itu kelebihan besar ni dalam sembahyang. Kita baca doa-doa yang tersebut, dan doa bila baca sembahyang dengan betul, doa tu lebih mustajab, ya. Kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama juga. Setelah itu maka bangkit, duduk istirahat. Duduk lepas tahiyat, duduk yang lepas sujud yang kedua nak bangun tu, kita duduk sebentar, kita panggil apa? Duduk istirahat, mengambil kerehatan sebentar. Ya, sunat. Manakala dia persujud dulu bongkar wama itu boleh. Tapi tak dapat sunat ni lah. Pada tiap-tiap rakaat tu yang tiada mengiringi dia oleh tasyahud. Kalau rakaat tu tak ada tahiyat, itu keadaan dia ada duduk, tak duduk, dia panggil duduk istirahat. Kemudian setelah itu maka bangkit berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar, dan sunat dilanjutkan akan takbir hingga pertengahan berdiri atas kata Imam Ghazali, atau hingga berdiri betul, atau yang muktamad bagi fuqaha. Maksudnya apa? Di tanah ada senggang antara intikal, pindah rukun ke rukun tu kena diisi dengan zikir. Cukup Allahu Akbar, pum, mana masuk zikir lain terus. Biar padat padu sembahyang kita tu, jangan ada ruang kosong yang boleh syaitan menyempil maknanya. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua seperti pada rakaat yang pertama, sama je. Demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan rakaat ketiga pada keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak. Ya, rakaat tu diulang-ulang. Lepas tu biasa dapat satu rakaat, bermakna sembahyang tu masuk dalam waktu. Ya, man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subh. Siapa dapat satu rakaat sembahyang subuh, maka dia kira dapat, makna sembahyang tu dia kira sembahyang yang ada, bukan qada. Ya. Kalau tak dapat serakaat, maka sembahyang tu jadi qada. Batu kadang hukum-hukum dia boleh berubah mengikut keadaan. Ya, al-illah tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Itu kena fiqh. Illah dia berfungsi dengan ada ilat, maklul begini, ada sebab, musabab begini. Contoh kita bangun tidur, seorang tadi terlewat bangun tidur, ya, nak habis subuh ni 5 minit tinggal ni, dan dia yakin kalau dia ambil semayang, dia taslis bil wuduk, dia tiga-tiga pada wuduk, 3 kali basuh muka, 3 kali basuh tangan, 3 kali sapu kepala, basuh kaki, semua 3-3, dia yakin semayang ni mesti keluar waktu ni. Ketika itu haram dia taslis, walaupun asal disunat, bertukar jadi haram dengan sebab mura'atan li waqti salah, meraihkan waktu sembahyang. Dan dia yakin kalau dia ambil wuduk sekali je, basuh muka sekali rata, sekali tu mana sekali rata, ya. Dalam PKH bila kata 3 kali, apa mana 3 kali? 3 kali rata. Dia basuh muka 2 kali tapi baru rata, okey sekali. Itu maksudnya. Jadi mana dia ambil sekali rata, dia yakin dapat dalam waktu. Kalau dia buat 3-3 yakin tak dapat dalam waktu ni, maka wajib dia kena ringkaskan, ambil sekali. Ya, itu makna hukum sunat dia berubah jadi haram tadi. Sebab apa? Nak meraihkan benda yang lebih besar, mana memasukkan sembahyang keseluruhan dalam waktu adalah wajib. Ya, kalau sembahyang tak masuk dalam waktu, hukum dia apa? Haram hukum dia. Dan sembahyang jadi qada atau ada dikira serakaat. Mana kalau dia dapat sembahyang tadi serakaat, masuk rakaat kedua anda dia main zuhur, masuk rakaat kedua anda bang asar. Apa hukum sembahyang dia tu? Sembahyang hukum dia adalah haram, dan sembahyang tapi jadi ada sebab dia dapat satu rakaat. Kalau sekiranya sembahyang ni tadi tak dapat serakaat, rakaat pertama belum habis lagi dan dah bang waktu lain, sembahyang itu hukum dia haram apabila ditinggalkan dengan sengaja, dan dia automatik dia bertukar jadi qada. Bertukar jadi qada. Sebab ibadat bila luar sembahyang dipanggil luar waktu qada, dalam waktu dipanggil ada. Itu kaedah. Sebab ada dengan qada asal makna ni muradif sama. Qada itu dain atau ada itu dain kan sama makna. Aku tunaikan hutang, mana qada dengan ada sama. Tapi bila ada dua lafaz sama, fuqaha ulama fiqh dia pecahkan. Dalam waktu dipanggil ada, luar waktu dipanggil qada. Ya, maka orang yang
mengqada semayang tadi, apa hukum dia? Ada peringkat haram, ada peringkat sebaliknya. Kalau dia meninggalkan semayang dengan sengaja, itu hukum dia haram. Kalau dia tinggal semayang dengan uzur, itu tak berdosa. Uzur dalam semayang dua je. Pertama, tertidur. Yang kedua, terlupa. Tu dua je. Dia biasa semayang isyak awal waktu. Tiba-tiba kawan dia jadi lama tak jumpa, dia berbual dan sampai pukul 10 malam. Ya, kawan dia balik, dia pun balik salam, tidur tu. Besok pukul 10 pagi dia ingat, malam tadi tak semayang isyak over. Maka hukum dia tertinggal tadi, terlupa tu tak berdosa. Maka bila dia teringat, wajib dia qada. Dainullah ahaq wa an yuqda. Hutang dengan Tuhan wajib dijelaskan. Cuma taraf dia tadi wajib qada segera atau boleh berlambatan. Kalau dia tinggal tadi uzur, sebab terlupa, maka sunat bagi dia terus qada. Qada tu wajib, tapi sunat terus. Kalau nak qada malam pun boleh. Kalau dia tinggal dengan sengaja, dengar azan saja dia boleh main bola, main carrom macam-macam tu ni, sampai habis waktu. Hukum dia tadi apa? Berdosa. Dosa besar dia meninggalkan dengan sengaja. Maka wajib qada dengan segera tu. Wajib qada. Dia tinggal zuhur, masuk asar terus qada zuhur. Kalau dia tak qada, dosa tu berjalan. Itu kalau sekiranya tinggal dengan sengaja. Itu beza dia. Qada tetap wajib. Dia tinggal dengan uzur ke tak uzur, qada tetap wajib. Ya, adapun segera atau tidak itu bergantung keadaan. Kalau dia tinggal dengan terlupa, itu sunat saja, dia segera itu terbaik. Kalau segi dengan sengaja, itu wajib dia bersegera. Dan setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal. Apa makna tasyahud awal? Tasyahud yang selepasnya tidak diiringi dengan salam. Kalau dibaca tasyahud lepas tu salam, itu tahiyat akhir. Tasyahud akhir nama dia, ya. Sebab apa? Sebab beza tu. Kalau duduk tasyahud akhir, kedudukan hai'ah qu'ud dia tu ialah tawarruk, duduk bertempo kan tak akhir tu. Ya, kita duduk punggung atau bumi. Kalau skill lain daripada tu, keadaan sunat dia ialah iftirash, duduk atas kaki kiri tu, macam tahiyat awal duduk antara dua sujud tu. Mana keadaan hai'ah qu'ud tu dia panggil sunnatun mustaqillah, sunat yang berbeza sebab banyak tu. Ya, keadaan dia. Dan setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat kedua, pada semayang zuhur dan asar dan maghrib dan isyak. Ya, sebab semayang lebih daripada 3 rakaat ke atas, 4 ni, itu semua ada tahiyat awal. Kalau 2 tak ada lah. Dan ditaruh olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan, padahal engkau genggamkan sekalian jarimu melainkan telunjuk, maka itu sunat engkau lunjurkan, dan sunat isyarat telunjuk pada ketika mengucap illallah angkat. Duduk di sisi boleh, buat halaqah begini pun boleh, ya, duduk bawah pun boleh. Itu dalam Fathul Wahab dia ada buat 2, 3, 4 kaifiat ada cara dia, ya. Kemudian kita bila asyhadu alla ilaha illallah angkat, qalbi mentasdikkan ketuhanan Allah, mulut melapaskan, ya, perbuatan kita isyarat illallah. Ya, dalam mazhab Syafi'i angkat, dalam mazhab lain dia unggah. Ada juga tu. Hadis dua-dua sahih kan. Bila ulama hadis dia cari tarikh tak jumpa. Kalau jumpa yang mana dulu dia nasahkan, yang nasih yang kemudian dipakai. Itu keadaan dia. Tapi bila ulama hadis cari tak jumpa tarikh, mana dulu mana kemudian, maka irsal dilepaskan, pilih. Mazhab Syafi'i pilih illallah, Maliki dia unggah. Dia tuan-tuan pegang pula tangan dia kan. Ni bid'ah, dia kata kau ngaji hadis tak habis dia. Ya, dua-dua hadis sahih kan. Ya, dua-dua tu hadis sahih. Dan ditaruhkan olehmu tanganmu yang kiri atas pahamu yang kiri, padahal terhampar atasnya. Mana letakkan tu, jangan letak mengunjuh, ya. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud awal seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud sama aja, ya, sebut itu. Dan dinamakan duduk ini duduk iftirash, duduk iftirash. Dan baca olehmu duduk pada duduk ini, ya, tasyahud awal sekurang-kurang daripada tahiyat ialah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa anna muhammadan rasulullah, bukan rasulillah tu, bukan idafat, ya. Anna tu isim,
Rasulullah khabar bagi anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bacaan paling ringkas dalam tahiyat awal. Ya. Begitulah duduk antara dua sujud. Dia rukun pendek. Rukun pendek kadar dia kadar tahiyat awal kan. Kalau kita panjang sengaja tahu akan rukun ni batal sembahyang. Ya, rukun pendek dia dua. Duduk antara sujud dan i'tidal. I'tidal kadar Fatihah, jangan lebih daripada itu. Kalau tak ada gharat. Kalau ada gharat syar'i tak apa. Apa gharat syar'i? Sembahyang tasbih kan. Ada banyak baca subhanallah walhamdulillah panjang tu. Itu tak boleh dimaafkan. Ya. Lain daripada itu tak dibenarkan memanjangkan rukun yang pendek. Di tahiyat ni lebih kurang di dalam 4 riwayat hadis sahih cara baca tahiyat. Ini di antara cara dia terpendek, ya, maka itu dipanggil tahiyat awal. Baca sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka selawat pada Nabi sini sunat ab'ad hukum. Tahiyat awal hukum dia sunat ab'ad. Ab'ad mana ba'du setengah. Bermakna kalau sekiranya seorang tadi meninggalkan dia maka dengan sengaja atau terlupa, maka sunat ditampal dengan sujud sahwi. Ya. Cuma bagi sembahyang berjamaah kalau imam jaga sujud sahwi. Sujud sahwi kalau berlaku imam dengan makmum dalam sembahyang jemaah, sujud sahwi dipanggil muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Faham? Muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Mana kalau imam buat sujud sahwi, wajib makmum mengikuti dia. Kalau imam sujud sahwi, makmum pandang diam, jawab dia apa? Batal sembahyang dia. Itu makna muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Tidak wajib sama dengan imam pada tinggal. Apa maksud dia? Sekiranya imam tinggal sujud sahwi, maka makmum tadi boleh sujud sahwi sendiri. Itu maksud dia. Itu makna muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Ya, ada pentahiyat awal dia terbalik. Muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Mana kalau imam tinggal tahiyat awal, dia bangun, makmum jangan gayut. Ni ada imam bangun subhanallah, subhanallah, tu imam ada pening, lalu dia turun balik. Dia turun balik, apa hukum? Batal sembahyang dia. Sebab orang yang meninggalkan tahiyat awal dia ada 3 peringkat. Kalau dia terlupa tahiyat awal, dia baru nak bangun, dia teringat, dia duduk balik, tak ada masalah. Ya, sunat begitu. Tapi kalau dia baru nak bangun, dia dah sampai sempadan had lebih daripada rokok, dia dah ke atas tapi belum berdiri, dia turun balik, boleh, tapi kena sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah tegak ittisaf bil fardhi dipanggil, dah bersepakat dengan fardu, dah qiyam dah, dia turun, batal sembahyang dia. Ya. Jadi benda ni jangan berlaku bila di tengah tahiyat awal dia dah berdiri, makmum ramai-ramai pula pergi gayut dia. Subhanallah, subhanallah, dia pun pening, dia turun balik. Makmum bodoh, imam pun bangang ni. Ya, turun apa batal sembahyang. Dia dah terpergi pada rukun, mana boleh lagi. Ya. Sama kunut. Kunut dia baru nak turun saja teringat, dia bangkit balik, belum sampai had rakaat, tu tak apa, tak ada apa-apa. Kalau sepadan rakaat dia lebih ke bawah tapi belum sujud, dia bangun, boleh, tapi kena sujud sahwi. Tapi kalau dia dah turun pada fardu, dah jejak ada dahi dekat sujud dah, dia bangun, tu batal sembahyang dia. Ya, sama dengan tiga keadaan tu. Dalam masalah sunat ab'ad, ya, ab'ad. Satu, dan akhirnya satu masalah gharib. Dia panggil mujawazah. Berjangkit kesalahan imam pada makmum. Kita masuk nak pergi sembahyang subuh, seorang tadi dia lewat, dia nampak tu imam tak baca kunut, bermakna sunat bagi imam tasyah, baca apa, sujud sahwi. Dia pun ambil sembahyang, dia masuk. Bila dia masuk, dia jadi makmum, kesalahan imam ditanggung sekali. Maksud dia kalau imam tadi tak buat sujud sahwi pun dia sunat sujud sahwi. Sebab sujud sahwi dia dah nampak ni, dia tahu. Itu makna dia. Dia menanggung akan kesalahan imam, sebagaimana imam juga menanggung kesalahan makmum. Makmum baca Fatihah tak habis, masbuk, maka ditanggung oleh imam. Imam qiraatul makmum dalam hadis. Itu maksud dia. Jadi ada apa? Orang panggil pro kontra dua. ditanggung dia. Itu dia panggil mujawazah. Itu dalam kitab-kitab lain dia bahas bahawasanya kesilapan imam ditanggung sama oleh makmum apabila makmum itu merangkaikan, ya, keadaan dia sebagai makmum kepada imam itu. Kemudian semua qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Subhanakallahumma